Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita mulakan dengan soalan. Nanti di hujung pertemuan nanti kita akan bahaskan ayat daripada surah Al-Waqiah. Kita ambil di mana kita berhenti hari itu, kita sambunglah surah Al-Waqiah tersebut. Jadi kita jawab soalan-soalan daripada pelajar kita. So soalan yang pertama tuan-tuan berkenaan dengan teknik ataupun cara macam mana dia nak ingat perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Dia minta saya sharekan teknik ataupun cara saya mengingati vokabulari semasa saya mula-mula belajar. Ini soalan ni. Apa cara untuk menambah perbendaharaan kata dalam bahasa Arab? Soalan ni kan. Adakah dengan membaca buku bahasa Arab? Tolong share cara masa ustaz mula-mula belajar dulu. Kita kena tengok tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk perbualan ke untuk faham Al-Quran? Kalau tuan-tuan belajar untuk perbualan, yang tu tak lain tak bukan tuan-tuan kena tengok dalam buku-buku lah. Sebab kita kat sini orang Melayu, mana ada orang cakap Arab kat pasar kan. Jadi tuan-tuan kena tengok dalam buku-buku bahasa Arab, apa orang Arab cakap ikan, apa orang Arab cakap bulan, apa orang Arab cakap pembaris. Kalau di airport apa, macam tu lah. Dulu saya tak perlu pun sebab saya tak belajar di Malaysia. Di peringkat kedua tu saya dah tak belajar di Malaysia. Jadi untuk saya dapat vocabulary tu tak susah sebab semua orang guna bahasa Arab. Jadi kita dengar perkataan tu 2-3 kali dan kita dah ingat. So kalau untuk tuan-tuan yang untuk faham Al-Quran pun dah cukup lah sebab nak faham Quran. Tuan-tuan kalau cakap Arab pandai macam mana pun, nak beli burger takkan nak cakap Arab kan. Saya pun tak berbahasa Arab di semua tempat ni. Jumpa kawan-kawan tertentu je. Jadi saya kena pilih. Kadang kita kena ada kawan juga, kalau tidak hilang bahasa Arab kita. Tapi kalau sekadar tuan-tuan untuk faham Al-Quran, cukup dengan vocabulary yang ada dekat dalam Al-Quran tu. Kita orang Melayu ni ada beberapa kelebihan Allah Ta'ala bagi. Yang pertama, tuan-tuan biasa sebut dah bahasa Arab. Perkataan dalam bahasa Arab. Dalam solat kita, tuan-tuan mengaji, tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Arab tu kan. Itu yang advantage yang pertama. Lepas tu advantage yang kedua, bahasa Arab ni Allah ulang perkataan yang sama je. Tuan-tuan tengok dalam satu muka surat kadang-kadang perkataan yang sama diulang oleh Allah beberapa kali. Wah, tu jangan duk katalah haraf jar tu bunyi banyak tuan-tuan diulangi oleh Allah dalam muka surat yang sama kan. Ulang. Yang pertama tuan-tuan dah biasa sebut, yang kedua Allah Ta'ala ulang, yang ketiga yang paling penting sekali kepada orang Melayu, banyak perkataan dalam bahasa Melayu tu yang sama dengan bahasa Arab, cuma tuan-tuan kadang tak perasan. Jadi bila ustaz sebut je tuan-tuan baru tahu dia sebenarnya ada 2000 lebih perkataan yang sama bahasa Melayu dengan bahasa Arab. So tuan-tuan jangan risau, kalau dengan Quran tu cukuplah sekadar untuk tuan-tuan faham Al-Quran. Kalau untuk berbual macam ni, boleh juga berbual. Saya guna perbualan dan pengajian kita untuk orang yang dah tamat tu, biasanya saya akan guna bahasa Arab yang ada dekat dalam Quran saja untuk mudahkan pelajar-pelajar kita. Terus saya recycle perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala, jadi itu mudahkan pelajar-pelajar untuk faham bahasa Arab Al-Quran. Tuan-tuan So itulah jawapan untuk pelajar kita yang bertanya tadi. Baik, soalan yang kedua tuan-tuan Soalan yang berikut ni ialah berkenaan dengan mudhaf. Mudhaf ni termasuk dalam dua isim berpasangan. Jadi soalan ni pelajar ni tanya apakah baris asas sebenarnya untuk mudhaf tersebut. So tuan-tuan dengar, mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham apa maksud mudhaf. Baik, mudhaf ni dia salah satu komponen daripada dua isim berpasangan. Dua isim berpasangan ni, yang pertama ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih, yang kedua ialah pasangan zat dan sifat. Pasangan mudhaf mudhafun ilaih ni contohnya baju sekolah. Saya cuci baju sekolah. Baju sekolah tu mudhaf mudhafun ilaih. Kalau zat sifat ni contohnya baju cantik atau baju buruk ataupun baju besar atau baju kecil. Jadi itu pasangan zat dan sifat. Jadi dia tanya kalau mudhaf ni kalau baju sekolah, mudhaf ni baju lah. Jadi apa baris asas untuk mudhaf? Okey, tuan-tuan dengar So mudah-mudahan tuan-tuan faham Dua isim berpasangan tuan-tuan Dua isim berpasangan ni kadang-kadang dia merupakan pasangan mudhaf mudhafun ilaih seperti yang ditanya oleh pelajar ni. Yang kedua ialah pasangan zat dan sifat. Okey, dengar dulu apa beza dia tahu sebelum kita cerita pasal baris Okey. Kita bagi contoh baju sekolah tadi dengan baju cantik. Saya cuci baju sekolah. So baju sekolah tu ialah dua isim berpasangan, baju dengan sekolah tu. So baju tu mudhaf, sekolah tu mudhafun ilaih. Biasanya perkataan ni, kalimat yang kedua, isim yang kedua tu dua isim berpasangan tau. Baju pun isim, sekolah pun isim. Baju pun isim, cantik pun isim. Baju sekolah dengan baju cantik. Jadi isim yang kedua ni menjelaskan tentang isim yang pertama. Katalah mak tanya Ahmad, awak cuci baju apa? Mak, saya cuci baju sekolah. Jadi kalau tak tambah perkataan sekolah tu, mak dia tak dapat jawapan yang dia tanyakan. Kita kena tambah satu perkataan. Sebenarnya si Ahmad dia tak cuci sekolah, dia cuci baju. Tapi sekolah tu kena sebut dekat dalam ayat tu menjelaskan baju apa yang dicuci oleh si Ahmad itu. Sama macam baju cantik. Mak, Ahmad, awak cuci baju apa? Saya cuci baju cantik, mak.
Jadi ada baju buruk, ada baju besar, ada baju lama. Bila cakap baju cantik, oh okey mak tahu awak cuci baju cantik. Jadi cantik tu kena ditambah dekat dalam ayat tu supaya mak dia tahu baju mana yang dicuci oleh Ahmad. Jadi itu sebab tu dua isim berpasangan ni kadang-kadang ada pasangan mudhafun ilaih, sandar menyandar saja, dia bukan zat dan sifat. Kalau macam baju cantik tu ialah pasangan zat dan sifat dia. Sifat dia cantik, zat dia baju. Sifat dia buruk, zat dia baju. Sifat dia besar, zat dia baju. Sifat dia kecil, zat dia baju. Jadi baju kecil, baju besar, itu zat sifat. Tapi kalau baju sekolah, baju Ahmad, baju mak, baju dia, baju kerja, baju sukan, itu semua pasangan sandar menyandar mudhafun ilaih. Jadi soalan pelajar ni ialah tang tang baju tu apa baris asas dia. Kalau kalimat isim yang kedua tu mungkin dia tahulah apa baris dia, saya pun dah jelaskan dalam pengajian kita. Okay, jawapannya ialah tuan-tuan, kalimat isim yang pertama tu, baju tu sama ada baju sekolah ke baju cantik, tang baju tu dia tak ada baris asas. Sebab apa tak ada baris asas? Sebagai mudhaf, kalau mudhafun ilaih, mudhaf lah. Kalau pasangan zat sifat, zat tu lah. Okey. Mudhaf dengan zat ni dia tak ada baris asas. Dia sebenarnya zat ataupun mudhaf ni, dua isim berpasangan ni, kalimat isim yang pertama tu dia selalu menjadi pangkat yang kedua. Dia selalu menjadi jawatan yang kedua tau dalam ilmu nahwu. Contohnya gini, katalah Ahmad dia cuci baju sekolah. Ahmad dia cuci baju sekolah. Jadi baju tu dia menjadi maf'ulun bih, yang kena cuci. Ahmad dia cuci, itu fi'il dia, perbuatan dia. Yang mencuci tu si Ahmad. Jadi siapa yang kena cuci? Yang kena cuci baju. Jadi baju tu kita panggil dia maf'ulun bih. Jadi kalau maf'ulun bih, hujung dia kena baris atas. Jadi dekat situ Ahmad dia cuci baju al-sekolahi. Nampak? Tapi kalau sekiranya baju tu kita letak dekat pangkal pula, contohnya dia jadi mubtada, baju sekolah itu cantik. Jadi kena baju al-sekolahi itu cantik. Jadi baju tu kena baju pula. Sebab apa? Kat situ dia jadi subjek, jadi mubtada. Yang pertama tadi dia jadi maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih kena baris atas. Tapi kalau masa dia jadi mubtada, dia kena baju macam tu. Dia kena baju. Jadi kat situ jadi sebab tu dia punya baris kalimat baju tu dia akan berubah ikut kedudukan dia ataupun ikut pangkat dia yang pertama. Pangkat yang pertama mesti dia jadi mubtada. Yang kedua barulah menjadi mudhaf dengan mudhafun ilaih. Yang pertama mesti dia maf'ulun bih. Kemudian barulah pangkat yang kedua atau jawatan yang kedua tu jadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Contoh yang mudah tuan-tuan katalah tuan-tuan ni jadi guru besar. Jadi guru besar katalah dekat sekolah tu sekolah besar. Jadi tuan-tuan jadi guru besar dapat sebuah kereta contohnya. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan jadi guru matematik juga contohnya kan. Jadi sebagai guru besar tuan-tuan dapat kereta, tapi sebagai guru matematik tuan-tuan tak dapat kereta. Jadi kalau ada ustaz lain atau cikgu lain kata, ustaz kenapa ustaz dapat kereta? Ustaz pun guru matematik, saya pun guru matematik juga kata dia. So jawapan saya lah, tak, saya sebagai guru matematik saya tak dapat kereta. Tapi saya dapat kereta sebab jawatan saya yang pertama. Apa dia? Guru besar. Jadi sebab saya jadi guru besar tu yang saya dapat pangkat tu. Sama lah macam tu. Sebagai mudhafun ilaih dia tak ada pangkat. Mudhaf dia tak ada pangkat. Mudhafun ilaih dia. Sebagai mudhaf dia tak ada pangkat. Tapi sebagai maf'ulun bih dia ada pangkat baris atas. Dia ada pangkat mansub. Sebagai mudhaf dia ada baris asas dia. Baris apa? Baris dia baris depan ataupun pangkat dia marfu'. Macam tu. So tu jawapan kita. Baik, soalan kita yang berikutnya ialah berkenaan dengan satu tempat dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin ayat yang ke-16. Sebentar saya sharekan dia punya ayat dia untuk mudahkan tuan-tuan untuk nampak dengan lebih jelas. Okey, ni ayat dia. Wa allawis taqamu ala tariqati. Wa allawis. Jadi sebenarnya wa allawis ni dia ada 3 kalimat tuan-tuan. Kalimat yang pertama wa ni saya dah bawa kat sini. Yang kedua ialah an, yang ketiga ialah law. Wa an law. Jadi wa an law sebenarnya. Jadi kenapa baca wa an lawis ustaz? Okay, sebab kalau hamzah alif nun berjumpa dengan lam, dia tak boleh baca wa an lawis, dia kena baca wa alla sebab nun mati berjumpa dengan lam. Betul tak? Bunyi dia macam mana? Hilangkan nun tu terus masuk pada lam wa alla. Sebab tu bacaan dia jadi wa al lawis. Ni tulisan ni dia ikut pada bacaan, tapi ini ejaan sebenar dia. Wa kemudian an dengan law. Kemudian yang sebenarnya nun mati berjumpa dengan lam kan. Mula-mula alif nun berjumpa dengan lam, kemudian jumpa dengan lam dia jadi wa an, kemudian nun mati lagi sekali berjumpa dengan lam lagi sekali wa an wa al lawis. Ni katanya.
Wa an lau. Jadi wa al-lawis. Wa ni saya letak kat sini. So tuan-tuan boleh tengoklah. Wa an dengan lau. Dia jadilah wa al-lawis. Wa an lau. Wa an lau istaqam. Jadi kalau sambungan Rasulullah baca wa al-lawis. Lau ni jadi lau baris bawah kat sini untuk lancar ataupun fasihkan bacaan tu. Wa al-lawis taqam. Tu maksud dia. Ni surah Jin ayat 16. Selalu soalan ni ditanya pada saya. Ni memang ada masalah dulu. Kalau siapa-siapa yang ada kesilapan dalam cetakan Kamus Al-Furqan yang lama, ni betulkan balik. Ni yang sebenar. Dalam cetakan yang pertama dulu kita ada buat kesilapan kat sini. Wa anna lau, kata silap saya. Tapi kita dah betulkan dalam cetakan berikutnya. Kalau sesiapa yang kebetulan ada cetakan yang pertama mula-mula dulu, tengok ni. Ni yang sebenar. Kalau ada selain daripada ni, tolong betulkan. So, apa? Itu merupakan apa? Itu merupakan jawapan kepada soalan ni. Baik, soalan berikutnya tuan-tuan. Pelajar ni tanya dengan kita, apa ni kalau kita belajar guna bahasa Arab Al-Furqan ni, bila dah habis bolehkah kita baca Al-Quran yang tak ada terjemahan? Bolehkah kita faham begitu saja? So kita tengok soalannya. Sekiranya kita mengikuti kelas bahasa Arab Al-Furqan selepas habis 10 bulan ni, bolehkah kita baca Al-Quran tanpa melihat terjemahannya? Okey tuan-tuan. Boleh. Syarat je tuan-tuan dah hafal semua perkataan lah. Sebenarnya nak hafal semua perkataan bukan susah sangat pun, sebab perkataan yang sama diulang-ulang. Boleh lah masalah kan. Jadi kalau soalnya boleh ke tidak, boleh lah kalau dah hafal, kalau dah faham setiap kalimat ni. Tapi ambil masa lah, bukan terus tuan-tuan boleh buat begitu kan, ambil masa lama sikit. Tapi kalau 10 bulan tu biasanya tak boleh lah, kecuali tuan-tuan punya otak ada supersonik ataupun sebelum tu tuan-tuan pernah belajar. Boleh. Tapi technical nahu insya-Allah boleh. 10 bulan tu technical nahu semua kebanyakannya semua dah selesai lah. Dalam 95% semua dah settle lah. Cuma benda-benda yang jarang-jarang jumpa, yang itu kita akan dalam kelas lanjutan nanti kita akan bahaskan. Jadi kita ambil ayat, jadi kat situlah kita akan jumpa benda-benda yang gharib. Tapi kebanyakan semua benda kita pernah lalu ataupun kita pernah jumpa tuan-tuan. Okey. Baik, soalan kita berikutnya ialah berkenaan dengan kalau kita dah faham, ayat daripada Al-Quran itu menggunakan pengajian kita dalam sistem Al-Furqan ni katanya, boleh ke kalau kita tahu, kita nampak kat mana kita nak berhenti ataupun kat mana kita nak sambung kalau kita baca Al-Quran? Soalan ni. Selepas tamat Al-Furqan, bolehkah kita tahu di mana perlu berhenti atau mulakan bacaan semasa baca Al-Quran, terutama kepada orang yang nafasnya tidak begitu panjang? Jawapannya boleh ya. Dia selain daripada haraf ataf, haraf ataf ni haraf penyambung cerita kan. Jadi selain daripada haraf ataf dimulakan dengan haraf ataf, dia sebenarnya nak berhenti tak susah. Tuan-tuan boleh berhenti di mana-mana lah. Asalkan jangan di tengah-tengah perkataan. Katalah kalimah masjid, tuan-tuan berhenti dekat mas, tak boleh lah. Berhenti dekat masjid, macam tu. Muslimati, tuan-tuan baru dekat muslim, tuan-tuan berhenti, tak boleh. Jadi muslimat, berhenti dah dekat situ. Janganlah berhenti dekat tengah-tengah perkataan. Dia yang sukar sikit ni, kat mana nak mulakan semula bacaan kan? Kat mana nak mulakan semula bacaan? Jadi nak mulakan bacaan ni, yang paling popular, tuan-tuan tahulah dekat atas tu ada tulis qaf lam ya, sad lam ya, ataupun di pemutus ayat, semua boleh lah, ayat 1, ayat 2 ke semua boleh berhenti lah. Selain daripada tu, tuan-tuan boleh berhenti dekat fi'il. Kalau tuan-tuan jumpa fi'il mudhari', fi'il madhi, kat situ boleh mulakan bacaan daripada situ. Tapi macam mana nak kenal lah, tak lain tak bukan, tuan-tuan kena belajar lah. Tuan-tuan tahu, ni fi'il mudhari', boleh mulakan bacaan daripada fi'il mudhari', fi'il amar pun boleh, fi'il madhi pun boleh. So dekat situ, dan adalah juga di kalimat-kalimat lain yang tuan-tuan boleh mulakan bacaan selain daripada haraf jar. Okey. Baik, tuan-tuan, soalan kita berikutnya ialah berkenaan dengan isim-isim nama khas dalam Al-Quran. Jadi pelajar ni tanya, kalau nama khas tu dia termasuk dalam kelompok apa? Kita ni soalan ni, bagaimana dengan nama khas yang tiada alif lam atau tanwin, umpamanya Fir'aun, Mesir atau Ismail dan sebagainya dalam Al-Quran? Adakah ia termasuk dalam kelompok isim? Baik, tuan-tuan. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, saya selalu sebut ada 3 jenis kalimat saja. Sama ada kalimat isim, fi'il dan haraf. Isim ni maknanya nama lah.
Fi'il perbuatan, haraf maknanya sendi. Jadi isim ni maknanya nama semua benda yang Allah Ta'ala cipta, yang manusia buat, semua tu adalah termasuk dalam kelompok isim. Apa yang Allah Ta'ala cipta, bulan, matahari, bintang, bumi, tu semua Allah Ta'ala cipta, semua isim. Yang manusia buat, kursi, meja, pensil, tu semua adalah kalimat kalimat isim juga. Jadi kalau Fir'aun, tentulah isim, takkan kalimat perbuatan Fir'aun. Ataupun haraf tu ni sendi, dengan, kepada, dari, untuk, takkan masuk dalam kelompok haraf kan. So semua kalimat yang nama khas dalam Al-Quran, nama orang ke nama tempat ke apa ke yang tuan jumpa dalam bahasa Arab, itu semua merupakan kalimat-kalimat isim. Itu adalah gelaran-gelaran dia. Kalau tuan belajar bahasa Arab dipanggil ismun ghairu munsharif. Kadang-kadang ismun mamnu' minas sarf, adalah macam-macam gelaran dia. Tapi itulah isim-isim nama khas kita panggil dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Baik, soalan berikutnya ialah berkenaan dengan kekeliruan pelajar ni berkenaan dengan sepotong ayat. Dia cari kenapa fi'il mudhari' ni dia kata hilang nun di hujung. Adakah disebabkan oleh sekian dan sekian? Ni soalan ni. Pada ayat ini munada iaitu yang marfu', iaitu allazina, panggilan kepada orang yang beriman, kemudian diikuti dengan 4 fi'il mudhari' yang hilang nunnya, iaitu berubah dari keadaan asal. Adakah ia berubah oleh isim mausul tersebut atau ada sebab yang lain? So ya ayyuhallazina, ya ayyuha ni kita consider dia sebagai munada ataupun kalimat yang menyeru. Ini panjang juga perbahasan dia. Kalau tuan-tuan masuk kelas Al-Furqan di hujung-hujung tu kita ada jelaskan. Tapi dalam konteks kamus kita sekalikan saja perkataan ni, kita sebut ni kalimat munada. Munada maknanya kalimat yang menyeru. Wahai, itu. Baik. Yang disebut sebagai yang diseru ni allazina ni lah sebenarnya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang ni sebenarnya yang diseru. Tu maksud pelajar ni dipanggil sebagai munada, yang disebut kat sini sebagai munada. Nanti saya besarkan sikit. Dia pointer tu biar tuan-tuan nampak sikit. Allazina ni dia punya munada. Jadi dia kata selepas munada ni ada 5 ataupun ada 4 kalimat fi'il mudhari'. Dia kata ni fi'il mudhari'. Sebenarnya tuan-tuan, ini mudah aja. Ini bukan fi'il mudhari', ni fi'il amar. Dia memang tak ada nun. Isbiru, mana ada isbiruna? Sabarlah kamu. Wasabiru, dan tingkatkan kesabaran oleh kamu. Warabitu, dan berwaspadalah oleh kamu. Wattaqu, dan bertakwalah oleh kamu. Ini semua fi'il amar, ini bukan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' memang hujung dia ada nun, tapi kadang-kadang ada waktu tertentu nun tu kita hilangkan. Sebab apa? Sebab mungkin dia telah dijazamkan ataupun dia telah dinasabkan gitu. Tapi ini bukan fi'il mudhari'. Fi'il ini memang keejaan asal dia. Ini fi'il amar, fi'il menyuruh. Sabarlah kamu atau sabarlah oleh kamu, kan menyuruh orang tu sabar, dan tingkatkanlah kesabaran oleh kamu. Ini pun fi'il amar, fi'il menyuruh. Warabitu, tuan-tuan kalau belajar dengan sistem Al-Furqan kita akan jelaskan macam ni, tuan-tuan nak kenal ketiga-tiga jenis fi'il tu. Mudah saja. Dengan tengok terjemahan tuan-tuan boleh tahu. Tuan-tuan So soalan ni tak berapa nak sesuai sangat sebab ini bukan fi'il mudhari', ini fi'il amar. Ini memang keadaan dia macam ni. Bukan nun dia telah dihilangkan, bukan nun dia telah dihilangkan. So soalan tu tak berapa nak tepat sebenarnya. Tapi kita jawablah, pelajar kita tanya kan. Baik, soalan berikutnya berkenaan dengan rangkap. Rangkap ni dalam bahasa Arab disebut jumlah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ataupun rangkap isim ataupun rangkap fi'il. So macam mana nak tahu batasan rangkap tersebut? So sekali saya ulang, rangkap ni dalam ilmu nahwu bahasa Arab disebut sebagai jumlah. Tapi kita tak guna perkataan jumlah tu dalam sistem Al-Furqan sebab bagi orang Melayu jumlah tu artinya bilangan kan, sebab tu kita tak guna. So kita kata rangkap. So janganlah tuan-tuan terkeliru pula nak kata apa. Bila kita kata sebut dalam bahasa Arab jumlah apa Ustaz? Bukan, jumlah tu artinya ialah rangkap. Kita tengok ayat ni. Ini saya bagi satu contoh ayat lah, nanti saya pointer supaya mudah tuan-tuan. So rangkap tu ialah rangkap yang pertama, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naron. Ini kita consider sebagai rangkap yang pertama. Perumpamaan mereka seperti umpama orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ini rangkap yang kedua. Ya. Ataupun tuan-tuan nak pecahkan dua rangkap pun boleh rangkap yang kedua ni. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Kita consider ini sebagai satu rangkap. Tak payah potong dua sebab cantik sikit dia ni rupa. Okey. Falamma
Adha'at ma halahu dhahaballahu binurihim. Kemudian wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna. Tuan-tuan nak habiskan rangkap ni pun tak apa. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna. Okey, tuan-tuan tengok Dia rangkap ni maknanya dalam ayat yang panjang dia ada rangkap-rangkap ni. Dalam ayat yang panjang ni dia ada rangkap-rangkap dia, tuan-tuan. Katalah dalam satu ayat tu Ahmad dia pergi ke kedai, dia membeli sebuku roti, dia berjumpa dengan Sulaiman, tuan-tuan. Jadi Ahmad dia pergi ke kedai, itu rangkap pertama. Tapi dalam satu ayat yang panjang. Quran biasanya dia macam tu, dia panjang ayat dia. Especially surah awal-awal, surah Baqarah ni. Tapi dalam ayat yang panjang tu dia rangkap-rangkapkan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan nampak kita boleh berhenti dekat tulisan sad lam ya lah, qaf lam ya lah. Kadang-kadang ada lam alif tu boleh berhenti kan. Jadi itu ialah rangkap yang confirm lah. Tapi ada juga rangkap-rangkap yang tak ada tulis sad lam ya, qaf lam ya, tapi boleh berhenti kat situ. Kita panggil rangkap. So rangkap tu apa? Macam tu lah. Ahmad dia pergi ke kedai, itu rangkap pertama. Dalam ayat, satu ayat yang panjang Ahmad dia pergi ke kedai. Dia membeli sebuku roti. Itu rangkap kedua. Dia berjumpa dengan Sulaiman. Itu rangkap yang ketiga. Itu maksudnya. So kalau dalam konteks ayat, contoh yang saya berikan tadi, tuan-tuan, contoh tadi tu kita boleh ambil lah sebagai kita punya panduan. Jadi rangkap yang pertama ialah masaluhum kamathalil ladzi istauqada naran. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Okey, falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Maka apabila api itu telah menerangi sekeliling dia, Allah pun menghilangkan api tersebut. Ini rangkap yang kedua. Lengkap ayat ni, rangkap ni kan. Wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Dan Allah Taala meninggalkan mereka dalam keadaan kegelapan, mereka tak lihat apa-apa pun. So tu maksud rangkap, faham tak? Tapi kat sini tak ada ni qaf lam ya ke sad lam ya, mana ada. Tapi dia merupakan rangkap. Tak semestinya ada, tak semestinya ada. Kalau tak ada pun kita boleh berhenti, tapi syarat dia kita kena faham. Jadi kalau ditanya di mana batasan rangkap dia, jadi tuan-tuan kena belajar dulu sampai tuan-tuan faham. Dapat faham baru tuan-tuan boleh potong. Habis kalau masa baca Quran macam mana nak potong Ustaz? Kalau tuan-tuan dah cekap, boleh je, cepat je. Tapi kalau sebelum cekap tu, kena cekapkan dululah, barulah tuan-tuan boleh. So kalau macam ustaz-ustaz yang dia tak ada masalah bahasa Arab, dia tahu kat mana dia boleh berhenti. Dan sebenarnya masa saya ambil sanad baca Quran dulu pun, bukanlah nak tunjukkan saya ada sanad baca Quran, tapi nak cerita dekat tuan-tuan yang betapa bolehnya benda tu. Jadi syekh saya, dia tak kisah pun. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Kemudian falamma adha'at. Saya terus sambung dekat falamma. Saya tak ada ambil balik dia alladzi istauqada naran falamma, tak ada. Dekat sini boleh. Jadi nak tunjukkan yang bolehnya benda itulah. Sebab tu saya ceritakan, sebab sanad ni kena ambil daripada Rasulullah sampai ke Rasulullah. Jadi bila saya buat begitu, benda tu tidak menjadi satu kesalahan lah kepada pembacaan. So bagi saya boleh lah. So kalau tuan-tuan nak buat benda yang sama, tuan-tuan bolehlah berpandukan daripada syekh saya lah. Apa-apa pun kita serahlah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kesilapan, kita mohon Allah ampunkan kita. Dari sudut makna dan nahu, bagi saya yang adalah ilmu sikit-sikit ni, saya tak nampak ada kesalahan di situ. So kalau ada ustaz-ustaz yang tak setuju pun, bolehlah, tak ada masalah. Itu pandangan saya saja. Berpandukan daripada apa yang pengalaman saya masa saya ambil sanad tu je. Okey. Baik, soalan kita berikutnya, saya sertakan ayat juga nanti kejap lagi. Daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-86, dia tanya kita macam mana kalimat tu boleh dapat baris atas. Jadi baris atas ni tuan-tuan, biasanya kerana dia sedang berpangkat mansub, itu maksud dia. So soalannya ialah kenapa al-hayata mansub ni, al-hayata mansub, soalan dia. Kemudian adakah al-hayata dunia dua isim berpasangan? Jika benar, apakah pasangan tersebut ni? Al-hayata dunia ni, adakah ni dua isim termasuk dalam kelompok dua isim berpasangan? Okey, jawapannya tuan-tuan, al-hayata ni dia dapat pangkat baris atas ni, berpangkat mansub dengan baris atas ialah kerana dia merupakan maf'ulun bih. Apa maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat, yang kena buat. Perbuatannya apa? Mereka membeli. Yang kena beli apa? Kehidupan dunia ni yang kena beli, nampak? So mereka membeli kehidupan dunia dengan menjual akhirat, tu maksud dia. Jadi al-hayata ni dia berpangkat mansub kerana dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kalau tuan-tuan tengok maf'ulun bih ni, dia dekat sini, dia menjadi penyebab. Tengok sini. Ni. Penyebab mansub antaranya ialah maf'ulun bih. Tengok penyebab mansub. Ni nombor 3 nampak ni. Maf'ulun bih. Nanti saya besarkan. Baik. Kalau tuan-tuan download kamu Al-Furqan ni punya diagram, tuan-tuan akan nampak.
Penyebab mansub ialah salah satu daripadanya maf'ulun bih, kerana dia yang kena buat. Okey, dia kena apa tadi tuan-tuan? Dia kena apa tadi? Dia kena apa kita panggil? Dia kena buat. Mana dia ayat? Ni dia kan. Okey. Al-hayata dunia. Dia kena apa Dia kena beli atau dia kena diperdagangkan. Okey, soalan kedua, al-hayata dunia ni dua isim berpasangan ke? Yes, dia dua isim berpasangan. Okey, kalau dia dua isim berpasangan, dia pasangan mudhaf mudhafun ilaih ke pasangan zat sifat? Kalau ikut secara teknikal dia merupakan pasangan zat dan sifat. Sebab apa? Dua-dua ada alif lam dan dua-dua sedang berpangkat mansub. Itu maksud dia. Kita tahu dua-dua apa tu ada, dia kalau zat sifat ni kalau satu ada alif lam, dua-dua ada alif lam. Kalau satu ada tanwin, dua-dua ada tanwin. Itu dia punya apa karakter pasangan zat dan sifat. Tapi mudhaf-mudhafun ilaih tak. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Tapi mudhafun ilaih boleh ada alif lam, boleh ada tanwin. Kena pilih salah satu. Tapi apa-apa hal pun mudhaf tak boleh ada alif lam. Tengok sekali imbas pun memang dah tahu itu pasangan, itu adalah pasangan apa zat dan sifat, ataupun sistem lama dia panggil mausuf dan sifat. Macam tu. Baik, soalan yang berikutnya ialah berkenaan dengan pelajar ni tanya, kenapa dalam terjemahan dalam kamus Al-Furqan tu kadang-kadang ada perkataan di, kemudian ada bawah. Di bawah dia ada garis. Di, kemudian bawah di tu ada garis. Kenapa banyak perkataan saya jumpa begitu? Ini saya ada bawakan satu ayat, salah satu daripada ayat. So kita tengok mudah sikit kalau ada ayat kan. Ni antaranya. Ni ayat ni pun pelajar ni sebenarnya yang dia ambil sebagai contoh. Kat sini ada unzila kan, kemudian ia telah diturunkan. Ia telah diturunkan. Ia telah diturunkan, kemudian unzila ini pun ia telah diturunkan. Kenapa? Ini utia ia telah diberikan. Kemudian utia ni pun ia telah diberi. Ni di dia apa? Okey, sebenarnya tuan-tuan, kalau ada di ni menunjukkan dia memang kena kalimat fa'il lah. Dia kena kalimat fa'il lah. Dan fa'il ni kita panggil dia fa'il majhul tau. Fa'il majhul ni maknanya ganti nama diri yang ada dekat dalam tu bukan yang melakukan perbuatan. Sebaliknya dia yang kalau tengok dari segi makna dia yang kena buat lah. Contohnya apa? Contohnya macam Ahmad dia memukul. Tu fa'il biasa. Itu fa'il biasa. Sebab dia memukul, dia tu yang melakukan perbuatan memukul tu. Tapi kalau Ahmad dia dipukul. Jadi sekarang ni dia tu bukan yang buat kerja pukul orang. Ahmad dia dipukul. Dia tu yang kena bedal, nampak? Jadi itu kita panggil fa'il majhul. Aminah dia dilihat. Jadi Aminah tu bukan yang buat kerja melihat. Aminah tu dia yang dilihat oleh orang lain. Tapi kalau Aminah dia melihat bulan contohnya. Jadi Aminah tu yang buat kerja melihat. Itu fa'il biasa. Kalau yang ada di ni dia fa'il majhul dia panggil. Fa'il majhul. Apa makna majhul? Tuan-tuan masuk kelas nanti kita jelaskan. Maknanya tidak disebutkan siapa pelaku dia. Sebaliknya ganti nama diri dekat dalam perbuatan tu dia yang kena buat. Dia yang kena buat. Kalau kita tengok dalam konteks ayat yang kita bawa kat sini ada perkataan unzila. Unzila. Ia telah diturunkan. Jadi kalau ia telah diturunkan tuan-tuan, ia telah diturunkan, bukan ia ni yang kerja turunkan orang lain. Ia ni sebenarnya yang diturunkan oleh orang lain maksudnya. Utia, ia telah diberikan Musa. Musa ni bukan ia ni telah diberikan, ia ni Musa tau. Bukan Musa ni yang buat kerja bagi pada orang lain tau. Musa ni yang mendapat sesuatu. Dia telah diberi sesuatu. Itu maksud dia. Tuan-tuan So tu maksud kalau sekiranya tuan-tuan nampak ada kalimat fa'il yang bawah dia ada di garis. Fa'il je dalam tu. Dalam kalimat fa'il je ada fa'il mudhari' dan fa'il madhi je. Fa'il amar pun tak ada di tu So itu kita panggil fa'il yang majhul, artinya ganti nama diri dekat dalam tu bukan yang melakukan perbuatan. Sebaliknya kalau dari segi makna dia merupakan orang yang kena buat. Yang kena buat tu maksud dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sampailah kita pada ayat yang kita bahaskan hari ini. Kita akan sambung surah Waqiah kita. Kita akan sambung surah Waqiah. Hari ini kita masuk ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat kita tengok sempat ke tidak kita bahaskan hari ini. Kalau tak ada kita bawa pada minggu depan. Kita banyak soalan tadi kita bahaskan. Okay, ini ayat dia tuan-tuan. Khafidatun rafi'atun. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Itu maksudnya. Okay, saya baca dulu dua ayat ni tuan-tuan puan-puan simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Okey, maksud dulu Khafidatun rafi'atun. Ia merendahkan dan meninggikan. Ia merendahkan meninggikan. Apa dia yang merendahkan dan meninggikan tu? Ni apa tu?
waqi'ah ni. Waqi'ah ia merendahkan dan meninggikan. Waqi'ah ni maknanya peristiwa besar tersebut, hari kiamat tersebut dia merendahkan dan dia meninggikan. Nanti kejap lagi kita bahaskan sedikit dekat penafsiran. Kemudian idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi itu telah digoncangkan dengan goncangan yang keras, sekeras-keras goncangan. Okay, ini masih lagi menceritakan tentang hari kiamat, tuan-tuan. Nanti saya buat point itu besar sikit. Okey. Khafidatun rafi'atun. Rafi'atun. Maksudnya khafidatun maknanya yang merendahkan, rafi'atun yang meninggikan. Okey. Tafsiran daripada ayat ni, tuan-tuan, al-waqi'ah ni, hari kiamat ataupun hari kiamat yang merupakan satu peristiwa besar ini, yang pertama sifat dia khafidatun. Dia merendahkan. Dia merendahkan siapa? Dia merendahkan orang-orang yang direndahkan. Siapa dia? Orang yang ingkar perintah Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang tak nak dengar cakap Allah Ta'ala, tak nak dengar perintah Allah, melanggar perintah Allah. Orang ni nanti walaupun dekat dunia dia tinggi, tapi pada hari kiamat nanti dia akan direndahkan oleh Allah. Tu maksud khafidatun. Allah akan rendahkan dia. Sebaliknya, hari kiamat ni juga meninggikan. Khafidatun rafi'atun. Maksudnya dia merendahkan, meninggikan. Dia tinggikan siapa? Dia tinggikan orang-orang yang perlu ditinggikan pada hari tersebut, yang layak ditinggikan pada hari tersebut. Siapa orang yang ditinggikan oleh pada hari tersebut? Okey, orang-orang yang walaupun dia miskin, dia rendah di pandangan manusia, tapi dia tinggi dari pandangan Allah Taala. Pada waktu itu dia ditinggikan oleh Allah. Dia diselamatkan oleh Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Maksudnya dia ditinggikan oleh Allah. Walaupun dalam dunia dulu, masih hidup dulu, dia bukan merupakan orang yang tinggi di pandangan mata manusia. Mungkin dia kerja-kerja biasa saja, ataupun dia kerja-kerja yang direndahkan oleh orang. Tapi sebab dia dekat dengan Allah Ta'ala, maka pada hari tersebut dia ditinggikan oleh Allah. Itu maksud dia. Jadi dekat sini sebenarnya khafidatun rafi'atun, nanti kita bahas sekejap lagi. Yang ini kita boleh katakan ni sebagai khabar. Tapi mubtada dia telah dihilangkan. Contohnya macam ia merendahkan, meninggikan. Ia merendahkan, meninggikan. Jadi ia tu telah dihilangkan dekat sini. Macam mana dari sudut teknikal nahu? Jadi kita bahas. Kita tengok mana dalam ayat yang kedua. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang keras. Maksudnya tuan-tuan, hari kiamat tu nanti Allah Ta'ala kata, bumi itu akan digoncangkan dengan goncangan yang keras. Bumi itu akan digegar dengan gegaran yang keras. Dia tak sama macam gegaran yang biasa dihadapi oleh penduduk dunia hari ini. Kalau sejauh mana, sekuat mana pun goncangan itu tidak menyeluruh, tuan-tuan. Kalau sekuat mana pun goncangan yang ada yang kena pada hari ini pun, goncangan tu tidak menyeluruh. Kalau kena dekat Jepun saja. Kalau kena dekat Indonesia dulu kan, yang tsunami terbesar di Aceh kan, di kawasan Aceh tu je, tempat lain tak kena. Tapi kalau hari kiamat tu nanti, tuan-tuan, bila Allah Ta'ala goncang sebiji bumi ni dengan goncangan yang keras, jadi air semua, air laut semua melimpah dan bangunan-bangunan semua roboh. Semua tempat, tuan-tuan. Dan goncangan tu sekejap je sebenarnya. Kemudian Allah hentikanlah goncangan tu. Sekejap, setara mana sekejap, Wallahualam. Tapi akan dihentikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala goncangkan bumi itu dengan goncangan yang keras. Bukan goncang main-main. Bukan goncang sikit-sikit. Tapi goncang dengan goncangan. Sebab tu di kat situ ada maf'ul mutlak. Jadi kita bahas tentang teknikal. Iza rujjatil ardu rajja. Rajja tu maknanya dengan goncangan yang keras. Nanti kita balik dekat ayat kita bagi tuan-tuan bagi nampak lebih clear. Iza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi itu digoncang, ia digoncang dengan goncangan yang keras. Okey, apa jadi lepas tu? Nanti kita bahas pada ayat berikutnya. Tuan-tuan, kita ambil teknikal dulu. Khafidatun rafi'atun. Tuan-tuan tengok ni, khafidatun rafi'atun. Khafidatun ni kan bagi depan kan. Okey, sebenarnya ni dalam konteks ini, tuan-tuan, ni dia merupakan kalimat isim. Dia lah isim biasa. Kalau isim biasa dia apa? Dia mu'rab, dia boleh berubah baris hujung. Tapi kat sini dia sedang berpangkat apa? Sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' di mana? Tanda marfu' dia dhammah. Okey, kenapa dia dapat pangkat marfu' dekat sini? Jawapannya ialah kerana dia merupakan khabar. Dia merupakan khabar. Penyebab marfu' antaranya ialah kerana dia merupakan khabar. Khabar.
Okey, tanda marfu' dia mana? Tanda marfu' pakai dhammah, nampak? Tanda dhammah kan? Yang tanda yang pertama dhammah. Khafidatun. Okey, persoalan dia, ustaz, kalau dia merupakan khabar, mana mubtada' dia ni? Kalau dia merupakan khabar, kat mana mubtada' dia? Okey, kat sini isu dia. Mubtada' dia telah dihilangkan. Hiya khafidatun. Dia merendahkan. Nampak? Dia merupakan khabar, mubtada' dia ialah hiya ataupun she. So she atau hiya tu mana ustaz tak nampak? Dia telah dihilangkan. Okey, dia rujuk pada apa? Dia rujuk pada al-waqi'ah tu. Waqi'ah itu khafidatun rafi'atun. Jadi khafidatun rafi'atun ni kalau dalam kitab saya dia merupakan dua isim berpasangan, dia pasangan zat dan sifat ataupun mausuf dan sifat. So mausuf dan sifat ni secara teknikal dia dia mesti kena apa kita panggil? Dia mesti kena sama. Alif lam dua-dua tak ada, dua-dua tanwin. Dua-dua baris bawah, kalau baris bawah dua-dua baris bawah. Kalau tu baris satu di atas dua-dua kena baris satu. Zat dengan sifat ni di follow je semua benda. So ini merupakan kalimat isim, dia isim biasa, dia sedang berpangkat marfu', tanda marfu' dia dhammah. Apa penyebab dia? Dia merupakan sifat. Dia panggil at-tawabi' yang follow. Dia follow siapa? Dia follow zat ni. Itu maksudnya. Sebab tu apa yang ada pada zat dia akan ikut alif lam ke tanwin ke dia kena follow. Kita tengok ayat berikutnya. Idza rujjatil ardu rajja. Idza apabila, ini merupakan kalimat isim, ini ialah isim zaraf. Isim zaraf ada dua, satu zaraf tempat, satu zaraf masa kan. So ini ialah isim zaraf masa, isim zaraf zaman kalau dalam kaedah bahasa Arab. Dalam kaedah nahwu bahasa Arab kita panggil isim zaraf zaman. Ini menunjukkan masa tertentu. Masa bila? Masa waqi'ah tu lah. Masa waqi'ah tu lah Allah bumi itu digoncang. Itu maksud dia. Okay, rujjat. Dia sebenarnya bukan rujjati. Tak ada kalimat rujjati. Sebenarnya rujjat. Jadi Rasulullah ajar rujjat. Kalau kita maintain di baris mati, kita kena baca rujjat al-ardu. Tak boleh. Rasulullah ajar kita baca Quran, jangan baca macam tu. Sebab apa jangan baca macam tu? Bacaan tu nanti jadi tidak fasih. Jadi yang sesuai lah rujjatil ardu. Kan sedap? Daripada rujjat al-ardu. Jadi break gitu orang Arab bagi orang Arab bacaan tu agak berat. Itu maksudnya. So ini merupakan kalimat fa'il, dia ialah kalimat fa'il madhi, jantina dia she sebab tu ada p dalam kurungan she. Kalau dalam pelajaran peringkat kedua she rujuk pada siapa? She rujuk pada al-ardu ni. Bumi ni yang telah digoncangkan oleh Allah. Itu maksudnya. Ada maf'ulun bih tak? Maf'ulun bih tak ada. Tapi maf'ul mutlak ada. Nanti kita jumpa sekejap lagi. Hujan ni ialah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak artinya ialah kalimat fa'il tapi diulang balik fa'il itu dalam bentuk isim masdar. Dalam bentuk isim. Nanti kejap kita sampai. Okey, al-ardu. Ini merupakan kalimat isim. Dia isim biasa. Isim biasa dia mu'rab. Dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' dia ialah dhammah. Penyebab marfu' ialah dia merupakan fa'il ataupun ini isim fa'il yang majhul kan, dia merupakan pelaku tapi timbalan lah, timbalan pelaku ataupun naib fa'il kepada rujjat ni. Apa dia naib fa'il? Tuan-tuan masuk kelas nanti saya akan jelaskan. Ini merupakan naib fa'il kepada rujjat ni. Okey, sebab tu dia dapat pangkat marfu'. Naib fa'il memang baris asas dia marfu', baris depan marfu'. Ini naib fa'il lah ni, timbalan pelaku nombor 6 naib fa'il. Sebab tu dia dapat pangkat marfu' tuan. Okey. Rajjan ni kan saya kata tadi ini maf'ul tapi maf'ul mutlak. Apa makna maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak maknanya ulang balik kalimat fa'il. Rujjat ni kan fa'il tadi kan. Ulang balik. Dia makan semakan-makannya. Dia tidur setidur-tidurnya. Dia digoncang dengan segoncang-goncangnya. Ataupun goncangan yang sekeras-kerasnya. Jadi ulang balik kalimat goncang ni dengan dengan goncang tapi dalam bentuk isim. Kita panggil isim masdar. Jadi itu kita panggil dia maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak ni dia termasuk dimansub kan? Dimansub, ada tak maf'ul mutlak kat sini? Sebentar ya, saya besarkan. Maf'ul mutlak ada kat sini, tuan-tuan. Tengok ni. Ni penyebab mansub, penyebab kalimat isim dapat baris atas. Maf'ul mutlak nombor 4 nampak? Nombor 4. Jadi sebab tu dia dapat pangkat mansub kerana dia merupakan maf'ul mutlak. So okey tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Seperti biasa, tuan-tuan tolong kita orang nak bayar macam-macam iklan. Jadi tuan-tuan tolonglah bantu kita, dan sumbangan tuan-tuan pada pertubuhan sebenarnya adalah khusus untuk pembayaran kepada iklan-iklan tersebut dan hanya kita gunakan pada pembangunan bahasa Arab Al-Quran dan tidak digunakan untuk tujuan yang lain. Terutamanya kita nak bayar gaji semua, kita tak pakai duit ni. Khas untuk bantu kami untuk kembangkan sistem Al-Furqan ataupun kembangkan sistem bahasa Arab supaya lebih ramai orang faham bahasa Arab Al-Quran.
Yang paling mahal sekali kita kena bayar duit iklan lah. So sebab kita minta bantuan tuan-tuan, sebelum ni kita bayar guna yuran-yuran yang dibayar oleh pelajar tau. Sebelum ni kita gunakan duit yuran, tapi sampailah masanya kita minta lah pelajar-pelajar kita tolong sama-sama bantu kita, dan kami tak gunakan duit untuk lain, semata-mata untuk kembangkan sistem bahasa Arab Al-Quran dengan pembayaran kepada iklan-iklan dan pembangunan bahasa Arab Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah pemudahkan kita, insya-Allah, dan tolong doakan saya juga supaya saya mudah untuk menjelaskan pada tuan-tuan dan mudahkan tuan-tuan untuk memahami ayat Al-Quran, insya-Allah. So, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.